نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita sambung kembali bacaan Husnus Sun'i fi Tarjizi Hadis Ummi Zar'i, dan kita masuk pada wanita yang ke-8. Wanita yang ke-8 disebutkan di sini, yang ke-8, puji sentuhan suami, lembut bagai arnab akhlaknya terpuji. Aromanya harum zarnab diumpama, bukti lemah lembut haruman bukti lemah lembut harum pekertinya. Tamam. Jadi wanita yang ke-8 memuji suaminya dengan gelar, dengan menyebutkan lembutnya seperti arnab, seperti yang disebutkan zauji al-massu massu arnab, suamiku sentuhannya seperti arnab. Sebahagian mengatakan bahawa arnab adalah misal kepada kasratul jima', yakni banyaknya mengawan, seperti perangainya arnab yang sememangnya suka mengawan. Jadi mungkin di sini pujian tersebut tadi dengan makna hubungan dengan istrinya tadi dengan lemah lembut, satu, ataupun dengan makna kinayah kepada kasratul jima', dengan banyaknya jima' dengan istri. Maka wanita yang ke-8 ni memuji pada sudut tersebut. Jadi jaranglah maksudnya ada jugalah daripada sudut hubungan badan dianggap sebagai suatu benda yang penting, paling penting, antara yang penting dalam hubungan kekeluargaan. Jadi dalam bentuk maaf saya sebut dengan bahasa seksual dan seumpamanya, juga diberi perhatian oleh sebahagian di kalangan wanita terhadap masalah itu. Ada orang yang berpisah dengan suaminya hanya kerana masalah ini tidak diselesaikan. Jadi maknanya suami dan juga isteri, masalah berkait dengan perkara tadi juga perlu untuk diselesaikan dan dilaksanakan dengan sebaiknya. Dan aromanya harum zarnab diumpama, disebutkan dalam hadis, warrihu rihu zarnab, umpama seperti zarnab, bukti lemah lembut harum pekertinya. Jadi ini adalah tafsiran lemah lembut kepada makna arnab, dan harum pekerti kembali kepada zarnab. Zarnab adalah sejenis tumbuhan yang mana bauannya wangi, ataupun disebutkan juga dengan mungkin dengan makna za'faran. Jadi dikinayahkan dengan zarnab dan arnab tadi, kannat bidzalika an lini basharihi, yaitu dengan makna lemah lembut pada hubungan, dan tibi araqihi, dan wangi pada tubuh badannya tersebut. Tamam. Baik, itu satu sudut. Jadi yang ke-8 ini ada dua makna lah bagi arnab tadi, sama ada maknanya dengan makna hubungan dengan maksud berbentuk seksual, ataupun yang juga bermaksud dengan maksud akhlak suami tadi, lemah lembut dengan istrinya. Sebab tu lambang arnab dan seumpamanya tu, kalau kata dalam orang duk beli beg lambang arnab, kepala arnab apa semua tu kan. Tu saya cerita di beberapa tempat pernah nak beli beg yang lambang kepala arnab tu di Aman Central, tapi tengok ada beg kedai tu, tengok lawa ya. Beg kecil lah, nak bawa beg, nak bawa panggil apa ni, macam buku-buku kecil ataupun pen ni, tempat untuk saya letak pen, bawa handset. Beg tu lah macam wash bag tu, kecil, tapi ada lambang kepala arnab kan. Jadi bila saya nak beli tu, ada anak murid saya seorang, dia tak bagi beli, dia kata tak boleh ni, dia kata jangan beli.
Saya kata kenapa itu beg dia? Beg dia pun. Kata ni kepala arnab. Kepala arnab ni lambang playboy. Playboy ni maksud kan lambang kepala arnab tu kan dia punya jenama playboy. Playboy ni adalah lambang kepada apa ni, berkaitan dengan seks. Jadi kata ni takut nanti orang akan fitnah saya pula nanti bawa beg playboy. Lepas tu kena hati-hati orang lelaki, orang perempuan yang duk pakai beg-beg yang macam tu. Kerana orang yang ada akhlak tidak pakai benda tu walaupun dia bentuk lambang saja. Kerana pelambangan tadi orang pakai senang-senang saja. Macam lambang A. Sekarang ni ada orang pakai A. Rantai ataupun dia beli baju lambang dia A. A dia nak macam Avenger tu. Bukan Avenger tu lah. Avenger tu nampak lebih kurang tu jugalah. Dia lambang dia macam ni. Tak nampak pun tu. Jom. Ni A ni. A macam ni. Mana tengok? Ni. A, mana tengok A? Nampak A? Nampak ah? A ni. Ni. Ni lambang apa ni? Orang buat baju. Ni lambang etis. Etis. Orang yang tak ada agama. Kadang-kadang dia buat lambang macam ni. Lambang baru. Dia buat macam ni. Kita tengok. Buat semua orang tengok. Ini perhati tengok anak-anak kita pakai baju macam ni. Walaupun ni lambang saja sebenarnya. Dan Maulana Syekh Ahmad Mamduh pesan kat saya, kata anak muda sekarang hatta di Mesir, hatta negara Arab, dan buku paling banyak dijual di negara Arab sekarang ni, di Jeddah, di Riyadh, di Saudi Arabia, paling tinggi adalah buku etis, buku tentang tidak ada Tuhan. Bayang tak? Buku tu paling banyak dicetak. Tajuk buku dia daripada siapa tulis? Dah ingat tak siapa tulis? Dia hak duk baca ni Alif Najmi nak depa. Buku siapa? Aduh, saya terlupa nama pengarang dia. Takut-takut lagi ibu-ibu pergi beli pula kan. Pengarang dia ingat tak Ustaz Soleh? Tak ingat tak? Dia ni antara pemuka etis besar pada waktu sekarang. Ini ingat dah. Dan dia tulis buku, dan buku tu paling banyak tersebar. Ada yang saya ingat dah. Saya ingat dah tajuk dia. Tengok dia punya tajuk dia. The God Delusion. Richard Dawkins. The God Delusion, ataupun dengan bahasa dia, bahasa Arab dia Wahmul Ilah. Tajuk dia Wahmul Ilah atau The God Delusion, karangan Richard Dawkins. Richard Dawkins adalah pemuka etis yang ada pada ketika ini. Dan Richard Dawkins masih hidup lagi saja ni. Rasanya. Dia tulis buku The God Delusion. Ini kena hati-hati. Buku ni buku yang menyebutkan orang panggil apa, pandangan-pandangan etism. Dan buku ni paling banyak tersebar di negara Arab sekarang. Lepas tu jangan heran di Saudi buat Halloween, sambut tak apa-apa semua sekali tu, macam-macam berlaku di sana. Lepas tu Wahabi tidak ada solusi dengan masalah tu sebenarnya. Karena otak dia pun aja bid'ah, main kat tempat dia. Dia bukan membina ruh bagi umat Nabi SAW. Dia menjauhkan umat dengan ruh sebenarnya. Wirid tak ada. Dia pun marah kalau kita tak ada wirid. Kata kami pun ada wirid. Wirid kami semua sahih-sahih semua. Kan? Hisnul Hasin, baca kitab semua kali. Pas mayang lebih baik main handset daripada duk wirid lepas mayang, kerana ini bid'ah. Dan banyak amalan-amalan umat yang berkait dengan kerohanian, tariqah dan seumpamanya ni ditentang kuat oleh mereka dengan anggap kata ni adalah bid'ah dalalah finnar. Akhirnya umat meninggalkan salawat, meninggalkan wirid zikir, meninggalkan dengan apa yang disebut. Mereka kata kena baca azkar Imam Nawawi apa semua sekali. Naknya hakikatnya dia tak beramai pun dengan benda tadi. Bohong saja sebenarnya. Hanya sekadar di mulut dia keluar. Tapi bukan ahli amal dengan perkara tersebut. Jadi menyebabkan mereka tidak mampu untuk memberikan solusi kepada masalah umat ini.
Dan itu berlaku di negara Saudi sendiri, masuk dengan masalah tersebut. Dan negara kita banyak anak-anak muda yang terlibat dengan atheism. Itu ibu ayah semua kena doa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, moga Allah lindung keluarga kita daripada perkara tersebut. Ada seorang daripada sahabat kepada adik saya pernah ke satu majlis di Kuala Lumpur, dibuat di satu hotel. Majlis tadi berkumpul anak-anak muda dan kemudian ada macam seminar. Seminar selama beberapa hari. Dan sahabat adik saya ni balik daripada Mesir. Dia balik saja masuk majlis tu, dia nak tengok. Dan dia kata majlis tadi memang daripada awal sampai selesai selama 3 hari lebih kurang hanya membincangkan tentang masalah atheism, bincang masalah negara apa semua sekali, tapi isu besar dia adalah masalah atheism. Dan mereka kebanyakan dalam majlis itu adalah ateis, tak percaya dengan Tuhan. Habis seminar dia berhenti rehat, minum arak, lelaki perempuan duduk apa semua sekali. Ini biasa, kira macam tak ada apa bagi mereka. Itu bila dia sembang, tanya dekat salah seorang, dia kata macam mana dengan balik kampung je. Dia kata kami balik kampung mayang macam biasa, takut lagi mak ayah kata apa pula, tapi tak percaya Tuhan, dalam hati tak ada Tuhan. Masalah besar sebenarnya zaman dah. Anak-anak muda di tanah air kita yang bersifat dengan demikian cukup kuat. Kalau tuan-tuan buka dalam TikTok, berlambak-lambak budak-budak muda kita yang ateis dalam TikTok. Mereka suka benda-benda yang macam tu. Dan mereka yang paling suka argue dengan para guru, para ulama dan sebagainya. Sebab tu kata ulama, tak salah no? Kata Maulana Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti radhiyallahu anhu, al-mazhabiyah adalah tangga pertama kepada al-diniyah. Tidak bermazhab adalah tangga pertama kepada tidak ada agama selepas ini. Sungguh, mula yang paling besar bawa al-mazhabiyah ni adalah kelompok ni. Lah ni baru duk mengaku kata ada mazhab. Alhamdulillah, dengan berkat para ulama tentang mereka dan juga tulis kitab argue kepada mereka dengan apa-apa yang mereka sebutkan tentang tak perlu bermazhab kata-kata. Lah ni ada mazhab lah mereka. Mazhab Syafi'i mereka pun panggil Wahabi daripada Mesir. Ada seorang ni duduk di Kuala Lumpur lah ni Wahabi, Salim Buhairi nama dia. Ni duduk di Kuala Lumpur lah ni, mengajak fiqh, buka kitab fiqh apa semua kali, duduk mengajak di Kuala Lumpur. Ni Wahabi besar di Mesir, dan sekarang jadi ahli mazhab Syafi'i. Konon-kononnya pergi ke Indonesia, mari ke Malaysia, mengajak di Kuala Lumpur lah ni. Esok lusa tu asalnya pergi ke Perlis, negeri dia. Wahabi. Saya tanya kepada guru saya Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi. Syekh Abdul Aziz Syahawi ini guru besar mazhab Syafi'i di Al-Azhar Asy-Syarif. Saya mengaji dengan Syekh Abdul Aziz 6 tahun. Ulang alik ke rumah beliau di kampung dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Guru saya Syekh Ahmad yang perkenalkan saya dengan Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi di kampung beliau di Nimrah Basal, dekat dengan Mahallah Kubra, lebih kurang 3 jam perjalanan daripada Qahirah naik kereta api. Jadi setiap minggu saya akan ke rumah Syekh selama 6 tahun. Dan baru ni Syekh ke Indonesia, saya ikut Syekh ke Indonesia dan duduk di sana lebih kurang dalam 5-6 hari bersama dengan Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi. Kemudian Syekh Abdul Aziz kata kepada saya, dia kata, Muhammad, kita dah berkawan berapa lama lah, dia kata. Saya kata, saya mengaji dengan Syekh dah 6 tahun. Ala 10 sinin, dia kata, sampai hari ini. Dia kira 10 tahun. Saya kira sampai lah. Jadi kira sampai lah, lebih kurang 10 tahun saya dengan Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau. Ulama tua kita umur 80-an, tapi masih muda, masih nampak kuat. Sidi Abdul Aziz Syahawi. Syekh Abdul Aziz Syahawi khalifah kepada tariqah Ad-Dusuqiyah Asy-Syahawiyah, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cucu Nabi. Keluarga Syahawiyah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di kampung di Nimrah Basal. Jadi saya tanya kepada Syekh Abdul Aziz, saya tanya terus kepada beliau, kenal tak fulan ni? Syekh gelak. Ni hak duduk di Kuala Lumpur lah ni. Kenal tak? Syekh gelak. Saya kata apa? Mai jumpa aku sekali saja. Ambil sanad, sara syaikhan, lepas tu terus jadi syekh. Lepas tu tak ada guru mengaji fiqh dengan siapa mengaji guru. Bila jadi intisab jadi syekh, tulis kitab,
tulis kitab fiqh, buat syair fiqh, tulis kitab usul fiqh, kaza. Tapi ini Wahabi. Nak jadi apa ni? Mereka sekarang semakin licik dan semakin orang panggil apa, halus dalam gerakan mereka. Betul lah ni mereka duk main mazhab. Tuan jangan heran dengan benda tersebut. Dan ni duk sebut dah, siapa lebih mazhab Syafi'i ni? Betul ke orang di negara Malaysia kita ni mazhabnya Syafi'i? Selalu duk ulang benda tu. Nak anggap macam kita ni masih tidak beramal betul dengan mazhab Syafi'i. Seolah-olah kalau kita nak beramal dengan mazhab Syafi'i, jangan keluar terus daripada mazhab Syafi'i. Jadi seolah-olah macam ikhtiarat fiqhiyah yang dibuat oleh para ahli majlis fatwa di negeri, yang dipilih oleh majlis fatwa kebangsaan contohnya, kalau memilih pandangan mazhab lain pada waktu tersebut untuk diamalkan, dikira macam kita ni bukan mazhab Syafi'i secara tulis. Kamu sendiri kata tak ada masalah, kita pun beramai dah awal lagi benda tu. Masyaikh kita di Malaysia ni lebih awal lagi beramai dengan ikhtiarat fiqhiyah, pemilihan fiqh bersesuaian dengan apa yang dipilih oleh para ahli majlis fatwa untuk diamalkan di negeri. Faham? Ini tak masalah apa. Masalah dia nak bagi iskal kat orang kampung, untuk bagi tasykik kat orang kampung dengan mazhab ni apa pasal? Soalnya macam kita ni macam menolak mazhab yang tiga yang lain. Hanya mazhab Syafi'i saja, Hanbali, Hanafi, Maliki, semua macam mazhab tak betul. Siapa yang kata? Siapa yang kata macam tu? Hampa yang pandai-pandai. Tak siapa yang duk ajak. Kalau ada berlaku macam tu kesilapan individu yang tertentu. Jangan duk buat apa mazhab ni mazhab lain tak buat. Kadang-kadang tu dengan bahasa yang digunakan oleh para ulama tadi untuk kepada masyarakat awam, bukan kepada ilmuwan. Kerana orang awam tak boleh nak beza. Mazhabul ammi, mazhabul mufti. Mazhab awam, mazhab muftinya. Mufti keluarkan pandangan tu mazhab dia lah. Faham? Tapi jangan pandang lekeh juga dengan masyarakat awam di kita ni, sebab masyarakat awam kita juga mengaji di masjid-masjid mereka dengan kitab-kitab. Jadi mereka dah keluar daripada awam, naik sikit peringkat jadi talibul ilm, penuntut ilmu dalam mazhab. Walaupun tak kuasai. Sebab tak disyaratkan menuntut ilmu mesti kuasai. Dia hanya tuntut ilmu. Kalau dia buka kitab baca, bawa fiqh Syafi'i pergi baca kitab. Tadi kakak Marina bagi hadiah kat saya kitab Mu'inul Mubin, fiqh Syafi'i yang dalam Jawi, yang ditulis oleh seorang ulama dalam bahasa Jawi kita lama dah, sampai babun nikah, sampai kitabun nikah. Terbaik kita. Ada ulama kita dulu tulis lama dah, Idaman Penuntut, Mu'inul Mubin, kitab-kitab apa lagi seperti syarahan terjemahan Fathul Mu'in, Matla'ul Badrain, Bughyatul Tullab, lagi apa lagi? Kifayatul Mubtadi, Hidayatul Sibyan. Kan kitab kecil yang ditulis-tulis oleh mereka ni sebenarnya oleh masyarakat kita masa Melayu, bila ditulis diajar kepada masyarakat kita, dan perkara tadi telah menjadi akar umbi dalam masyarakat kita. Cuma orang yang mungkin ke belakang saja yang tinggalkan perkara tersebut, dan kemudian datang pula kelompok daripada luar mengaji di luar sah, patah balik main ke Malaysia buat pening kat orang, bagi tahu kata macam kita ni tak beramai lagi dengan mazhab Syafi'i sebenarnya. Sebab kalau kamu mengaji betul mazhab, kamu tak akan sebut macam tu. Kamu tak akan sebut kepada umat macam tu. Lekeh-lekehkan kata macam tak mengaji mazhab semua sekali. Padahal masyarakat kita dah mengaji, kadang lebih dakik lagi daripada apa yang mereka mengaji di negara luar. Mereka pergi mengaji. Kenapa? Kerana mereka pergi mengaji di luar, tak mengaji ikut turutan pun. Saya mengaji mazhab, kata dia. Kitab apa? Kitab Majmu'. Kalau tak mengaji apa kitab Majmu'? Tanya Majmu' kita kitab apa mengaji? Majmu' kitab mengaji? Tadris? Betul? Pening kepala. Kamu tak erti apa? Kamu ingat kamu Imam Nawawi? Kamu ingat kamu ni siapa dia? A'immah dalam mazhab Syafi'i boleh baca kitab Majmu' tu. Lagi sakat mengajar Al-Um. Tu dia hebat. Ada kata dia. Nampak sangat tak cerdik. Nampak sangat tak erti dalam mazhab. Bukan semua orang boleh baca kitab tersebut. Bukan kita kata tak boleh baca. Masalah kita bukan semua orang boleh baca. Kamu mengaji ikut turutan tak kitab mazhab ni? Madrasah Syafi'iyah ni dia ada madrasah dia. Dia ada kitab yang kena baca ikut turutan. Baru kamu boleh dikira sebagai menguasai mazhab. Kalau tidak, kamu pembohong. Mengaji kitab apa permulaan? Tanya balik. Mengaji Sittin Masalah, mengaji Risalah Jami'ah ikut madrasah. Madrasah Yamaniyah ada, madrasah Misriyah ada, madrasah Nusantara ada. Nusantara kita orang Melayu yang baca kitab Jawi ada, dia punya peringkat kitab dia. Kalau masyarakat kita di
Syria ada masyarakat madrasah dia sendiri. Kalau di Mesir, untuk naik peringkat kitab yang tinggi, yang mula kena baca Sittin Masalah. Habis Sittin Masalah akan naik kitab Fathul Qarib. Habis Fathul Qaribul Mujib akan naik kitab Iqna' Syarah Habib Syuja' Imam Khatib Syirbini. Habis Iqna' akan naik kitab kitab apa? Allahumma salli ala Manhajut Tullab. Bukan Manhajut Tullab, silap. Tahrir. Hasyiah Tahrir. Ada Tanqih Lubab. Karangan Al-Imam Zakaria Ansari. Hasyiah Tahrir karangan Imam Abdullah Syarqawi. Yang keempat. Habis yang ni naik kitab yang terakhir, Fathul Wahhab. Syarah kepada Manhajut Tullab karangan Al-Imam Zakaria Ansari. Itu madrasah Misriyah sampai tang manhaj. Bukan minhaj, manhaj. Di Yaman Risalah Jami'ah. Qatrun apa ni, Allah Sayyidina Muhammad akan naik kitab Nailur Raja ataupun syarah kepada Safinatun Najah. Kemudian akan naik pada peringkat seterusnya Fathul Qarib. Kemudian akan naik kepada kitab Muqaddimah Hadramiyah ataupun Muqaddimah Hadramiyah. Kemudian naik kitab apa ni, Minhajut Talibin dan syuruhnya. Kadang baca matan dulu, kemudian baru baca syuruh. Minhajut Talibin seperti Kanzur Raghibin, syarah kepada Minhajut Talibin karangan Al-Imam Al-Mahalli. Baru naik kitab tadi. Dan akan tutup depa dengan kitab Kanzur Raghibin. Dan Mesir juga ada baca Kanzur Raghibin, syarah kepada Minhajut Talibin. Jadi ada dua lah, sama ada baca Manhaj Fathul Wahhab ataupun baca Kanzur Raghibin, syarahan Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian barulah dijadikan kitab rujukan seperti Tuhfatul Muhtaj, seperti Nihayatul Muhtaj, seperti Mughnil Muhtaj, seperti apa ni dan seumpamanya. Itu dipelajari setelah mana mengikuti turutan tadi. Ni mengaji ikut turutan tadi. Kitab yang kita sebut tadi pun tak pernah dengar. Tak pernah pun ikuti pengajian dengan para guru yang mutqin dalam bidang tersebut. Akhirnya merosakkan dan memeningkan masyarakat awam kita. Kena hati-hati buaya semua. Allah mazhabiyah adalah jalan pertama kepada Allah diniyah. Tidak ada agama. Tapi alhamdulillah, lah ni depa pun mengaku dah ada mazhab lah. Mazhab Syafi'i. Kemah. Okey, alhamdulillah. Berjaya lah para ulama kita lah. Tekan. Oh, kami mazhab Syafi'i. Tapi hati-hati. Karena mereka bukan ahli dalam mazhab Syafi'i yang belajar sungguh-sungguh mengikut turutan ilmu dalam mazhab Syafi'i. Nak mengaji mazhab Syafi'i ikut turutan yang saya sebut, kitab tadi sekurang-kurang masa kena 12 tahun 10 tahun untuk habiskan semua kitab-kitab yang kita sebutkan tadi. Faham? Tonton jangan tertipu juga dengan orang kata 12 tahun 10 tahun. Ada orang 4 tahun je habis kitab tu. Fahamnya dia lebih pandai daripada Imam Syafi'i kalau gitu. Sebab Imam Syafi'i kata tuluz zaman, panjang masa. Nak tahu mana panjang masa tu agak-agak. Nak tahu mana kalam panjang masa. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Tu kalam sebagian kata tu kalam Imam Syafi'i, sebagian kata kalam Imamul Haramain, sebagian kata kalam orang lain. Akhi ataupun asikh, lan tanalal ilma illa bisittatin. Ada dua riwayat, sama ada asikh ataupun akhi. Sa'umbika an tafsiliha bibayani. Saya akan maklumkan kepada kamu secara terperinci. Apa dia yang pertama? Akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani. Zakain. Akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin. Zakain jadi badal. Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbatil ustazi wa tuli zamani. 6. Zakat, cerdik. Cerdik ada dua. Cerdik wahbi, cerdik kasbi. Bukan cerdik wahbi, cerdik wahbi. Wahbi macam mana dia? Cerdik dengan anugerah Allah Ta'ala. Beranak cerdik dah ada jenis. Dia cerdik. Yang kedua cerdik kasbi, dia panggil kasbi. Dia kena tuntut, cari jalan sampai dia cerdik. Dan dia latihan. Yang kedua zakain wa hirsin, sungguh-sungguh. Wa ijtihadin. Hirsin dia tamak dengan ilmu, tak rasa cukup. Ijtihad, sungguh-sungguh. Wa bulghah, ada kemampuan, duit ada, kewangan cukup. Sebab tu kata para ulama, nak mengaji dia kena ada beberapa benda. Umur panjang macam Nabi Nuh, harta banyak macam Qarun, sabar macam Nabi Ayub,
maka dia akan dapat ilmu, insya-Allah. Dia kena sabar macam Nabi Ayub, dia kena umur panjang macam Nabi Nuh, dan dia kena kaya macam Qarun. Insya-Allah baru dia mengaji sungguh-sungguh. Kena kaya orang, duit kena ada. Dia tak boleh mengaji payah. Mu nak musafir sana, nak pergi jumpa dengan syekh sini, nak kena pergi ambil ilmu dengan ni. Dan kalau kata ni guru-guru kita kena layan, kena beri dengan takkan pergi mengaji saja kita tak fikir langsung tentang kehidupan guru tersebut. Saya kalau setiap kali jumpa para guru saya, kecuali guru yang memang pesan pada saya jangan bagi kat dia duit. Guru tu sebut kata, jangan bagi kat aku duit, aku tak mahu. Yang tu baru saya tak. Macam guru saya Maulana Syekh Ahmad, tu saya nak duduk mengaji dengan beliau. Saya dengan beliau 10 tahun. Waktu pergi mengaji dengan beliau, saya nak bagi duit. Bila nak bagi duit, saya kata, Muhammad, arju, saya harap sungguh pada kamu, kalau kamu bagi lagi duit kepada saya macam ni, dengan sebab kamu mengaji dengan saya, kamu bagi. Ni kali terakhir kita jumpa, kata dia. Ni dia pesan kat saya macam tu. Tapi lah saya tak akan lupa beliau. Ada masa kalau saya ada sikit kewangan saya akan hantar ke Mesir. Dan tu Syekh terima. Kenapa ni kira hadiah? Bukan kerana imbal balik dengan sebab dia mengajak saya. Dan ni kata ni saya hadiah pada Syekh. Ni baru Syekh akan terima. Kalau kerana dengan sebab dia mengajak, bagi duit tadi, dia tak akan terima apa-apa. Saya kata ni kali terakhir kita bertemu kalau kata macam ni. Ini Maulana Syekh Ahmad hafizahullah taala. Ada guru yang saya jumpa dengan Syekh bagi duit, macam Syekh Abdul Aziz, tak akan mau terima duit. Tak. Saya bukan tak mau terima. Tak mau terima duit dia. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena bagi anak-anak kita ni, orang panggil apa, ikut turutan yang betul-betul. Betul ada orang kata Wahabi ni masalah kecil, masalah apa semua beli. Orang tak faham. Tak faham. Tentu jangan ni sangatlah politik ke apa semua ke, sama je. Masalah Wahabi bukan masalah baca qunut. Wahabi bukan masalah tidak urik lepas mayang. Wahabi bukan masalah tak mau salam lepas mayang asar. Wahabi bukan masalah kenaan dengan Allahumma salli ala Muhammad, tidak mau zikir jahar. Lebih pada tu lagi. Kena hati-hati. Tu tengok masalah etis, The God Delusion, buku dia Richard Dawkins. Ini buku paling besar dan paling banyak tersebar di negara Arab. Dan anak-anak muda kita di tanah air kita sekarang ni pun banyak yang terlibat dengan masalah tersebut. Tu dan kemudian batu Habib Ali Al-Jufri, Maulana Syekh Adham Asimi, ni antara ulama-ulama muda yang ada pada waktu sekarang ni, banyak yang buat video dan juga ceritakan tentang masalah berkait dengan atheism ni, semata-mata untuk nak selamatkan anak-anak muda daripada perkara tersebut. Masalah paling besar atheism apa dia? Tidak dibenarkan mereka bertanya soalan. Sebab tu Islam, solusi yang paling kuat adalah agama Allah Ta'ala Islam. Tanyalah apa sahaja, insya-Allah akan dijawab. Sebab tu Maulana Syekh Adham Asimi, orang muda lagi tapi alim, beliau kata tanya apa sahaja, kalau saya boleh jawab saya jawab. Dia kata tak boleh jawab, bagi masa saya akan cari jawapan. Tak ada istilah hajr anis soal. Masalah anak muda kita, dia nak tanya dan dia suka argue benda-benda yang kadang dia tak rasa nak faham, tapi yang menjadi masalah dia ketika kita menghalang mereka bertanya. Waktu tu dia akan mula cari tempat yang dia akan boleh bawa dia punya pemikiran dia. Faham? Jadi kata dia, tanyalah apa saja. Itrahis soal. Tanya apa saja soalan. Kita akan layan soalan tersebut dan dijawab. Lepas tu kalau tengok atheism punya gerakan lain macam. Lain macam. Lepas tu kena hati-hati. Satu, Malaysia dah ada, negara Arab pun dah mula tersebar. Dan ada yang pakai baju apa semua tu, cerita tadi nak pasal Arnab tu je, lari sampai ke atheism tu. Kena hati-hati. Jangan lambang-lambang tu je lambang dia agak beza sikit lah, tapi nak hampir-hampir sama juga dengan Avenger. Avenger tu nak macam sama juga. Dan Avenger pun kita tengok balik dia punya filem Mat Saleh, kalau bawa cerita dia, kalau sekadar tengok sonok je tak apa lah, tapi biasanya dia akan ada doktrin dalam tu. Dia akan sebut juga masalah tidak ada Tuhan, tak ada benda semua ni, kita lawan-lawan dengan Tuhan. Tuhan tu macam Thor, dia kena segak tegak macam tu, kemudian dia kena tinggi, kena apa-apa.
Tuhan dia gambarkan. Jadi Tuhan akan berjisim, berkaki, bertangan. Wahabi, sama habis kuat. Sama? Dia akan pergi mazhab jismiyah. Apa ni, Tuhan ada kaki tangan tu. Dia akan pergi ke mazhab Wahabi yang dipanggil syadid. Wahabi syadid dia panggil. Dia panggil Wahabi lagi Wahabi daripada Wahabi. Ada orang sampai lah tak faham Wahabi tu apa dia. Tak faham. Dia kata Wahabi tu, apa dia Wahabi? Nah, Muhammad Abdul Wahab ni adalah mujaddid yang telah datang ke negara Arab untuk menghapuskan dua benda. Ustaznya cakap ni. Dua benda tu apa dia? Yang pertama, tarikat pelik-pelik. Apa ni, qasidah, apa ni, buat wirid zikir pelik-pelik di Mekah. Nah, sampai jadi tak tawan halal. Tiba ya. Mai kok mana? Siapa dia yang sebut tak tawan halal? Hang yang sebut. Yang kedua, kerana apa? Ada orang nak pergi sembah kubur. Sembah kubur pula. Amboi. Sedapnya ayat. Jadi datanglah Muhammad Abdul Wahab sebagai mujaddid. Nah, yang sonoknya mai kurung ke-7 tak tahan. Kurung ke-7 mai ke mana tu? Ibnu Taimiyah. Muhammad Abdul Wahab baru lagi ya. Mai mana kurung ke-7 tu. Tapi Wahabi akan share yang tu walaupun tarikh tak betul. Tapi kalau kita sebut tak kena sikit je. Amboi. Kita sebut Gunung Everest tinggi 15 kilo, main sampai lah. Gunung Everest 8 je, bukan 15 kilo. Pergi gang lah. 8 ke 15 kilo pun kalut. Lepas tu pedang 200 kilo, main sampai lah. Duk pemain saja. Tapi kalau hak mereka sebut kena dengan mereka, kalau tak kena tarikh pun tak apa. Betul. Kenapa? Kerana kena dengan kami. Muhammad Abdul Wahab main nak hapus dua benda tu. Awak tak ada ulama ke zaman tu yang nampak kata kalau benda tu syirik? Fikirlah sama. Habis sama tak ada ulama dekat di Mekah tu. Cuba tengok balik zaman Abdul Wahab tu. Muhammad Abdul Wahab tu ada siapa waktu tu? Ada pak dia Abdul Wahab. Pak dia ulama besar. Ada adik dia Sulaiman Abdul Wahab, ulama besar pada waktu tu. Ada Sidi Syekh Zaini Dahlan, mufti Mekah pada waktu tu. Mufti Mekah. Ada Syekh Muhammad Zawawi di Makkah Al-Mukarramah. Ni semua ulama-ulama besar pada waktu tu. Awak mereka tak ada waktu tu. Muhammad Abdul Wahab dia ada. Fikir sama dalam kepala otak ni. Kalau nak taksub pun tak payah nak fikir. Pasal nak fikir tu jadi buta tuli. Seolah macam semua ulama bersetuju dengan benda tu. Benda tu betul ke dalal? Kan Muhammad Abdul Wahab saja kata dalal. Macam daripada buatlah ni. Hak amalan umat lah ni betul. Dia kata tak betul. Kita pergi lawat kubur. Dia kata kita sembah kubur. Macam tu kan? Yang tu yang berlaku. Tu yang pergi bunuh habis orang di Taif. Bawa pedang macam ISIS sebiji. Pergi ke Taif, bunuh orang di Taif. Siapa dia yang bawa tu? Muhammad Abdul Wahab dan tentera dia. Siapa yang cerita ni? Yang cerita anak murid dia. Sebut pula dalam kitab ni. Kami Wahabi pergi ke Taif, bunuh semua orang di Taif, termasuk kanak-kanak, orang tua, orang perempuan. Kami bunuh semua, termasuk yang dalam buayan. Karena mereka semua ni akan jadi sufi pada masa akan datang. Bunuh habis. Disebut dalam kitab dia. Kitab mereka sendiri mengaku mereka Wahabi. Mai Wahabi lah tak mengaku Wahabi ada. Wahabi mana ada? Wahabi sendiri sebut mereka Wahabi. Mai anak-anak cucu Wahabi ni kata Wahabi. Apa dia Wahabi? Buat teruk. Buat teruk. Tuan ingat Wahabi ni benda kecil ke apa? Wahabi dia akan bawa sampai dekat tengkok orang. Dah berlaku di Syria. Dah berlaku di tempat-tempat yang telah kita lihat. Sebab tu Tok Saduk katalah, kata Wahabi tak ada bahaya apa pun. Tu nak sebut tu tak arti ya. Baik, terus. Wanita ke-9 menyebut dia kemuliaan suami yang tercinta. Baca begitu ya. Wanita ke-9 menyebut dia kemuliaan suami yang tercinta. Rafi'ul aimat, tinggi kedudukannya. Azimur rahmat, pemurah luar biasa. Tawilun nijat, tinggi gagah sang panglima. Pemimpin kaum adil lagi saksama. Jadi yang ke-9 ni memuji suaminya dengan pujian yang lengkap. Kata dia yang ke-9 ini suaminya zauji rafi'ul imad. Apa dia makna rafi'ul imad? Suamiku seorang yang memiliki kedudukan yang dalam kaumnya.
Rafi'ul imad maksudnya dia seperti tiang seri bagi kaum. Atau juga disebut dengan Rafi'ul imad dengan makna kaya. Karena rumah orang kaya-kaya pada zaman dulu dan juga pemimpin biasanya tiang rumahnya tinggi-tinggi. Azimur Ramad yakni pemurah. Kenapa dinamakan dengan Azimur Ramad sebagai pemurah? Seperti kita syarahkan dah pada semalam, iaitu dengan banyaknya debu, bermaksud dia selalu menjamu tetamu yang datang ke rumah. Debu dia banyak, debu masak tu. Maka sebab orang dulu masak guna kayu api. Jadi kerana tu dipuji. Tawilun nijat, tinggi dan gagah. An-nijat maknanya sarung pedang. Sarung pedang dia panjang. Itu kinayah kepada gagahnya orang tersebut dan tinggi tubuh badannya. Dia bukan tegak tinggi, tinggi dan gagah. Dia tak sama macam tadi asyannaq. Dalam hadis perempuan yang kedua, dia kata zauji asyannaq. Asyannaq tinggi mustatil, mustakrah tul, yakni tinggi yang bodoh dan tidak disukai. Tapi perempuan ni dia puji pasal suami dia, dia tak kata asyannaq, dia guna dengan tawilun nijat. Jadi suamiku ni gagah, tinggi, tak payah sebut badannya, sebut pedang dia jadi dah. Tak payah sebut pedang, sebut sarung pedang dia. Sarung pedang dah panjang dan besar, maksudnya ni dalil kepada orang ni orang panglima. Nama qaribul baiti minan nan, menjadi panutan kaum. Qaribul bait maksudnya rumahnya dekat dengan, ketika seorang pemimpin rumahnya berdekatan dengan tempat berkumpul kaumnya, menunjukkan bahawa dia merupakan pemimpin panutan yang diambil panduannya. Jadi dia menjadi panutan kepada umat, panduan kepada kaumnya pada waktu tersebut. Maka rumah dia dekat dengan nat ataupun markas yang dekat dengan rumah dia. Pemimpin maksudnya. Ini maksudnya dipuji dan disebut tentang kebaikan bagi suaminya. Ini orang yang macam ni, dia puji pada siapa? Dia puji suami dia bukan dengan diri dia. Dia puji suami dia kerana suami dia terlibat dengan orang lain. Nampak tak ni? Dia tak puji langsung pun kata suami dia baik dengan dia, suami dia layan dia, suami dia kata. Tapi dia sebut perempuan ni melihat suaminya pada sudut kebaikan suaminya terhadap orang lain. Suaminya pemimpin, suaminya gagah panglima, suaminya sebagai panutan umat, suaminya sebagai orang yang gagah dan seumpamanya. Jadi kalau sebutan tadi tak ada satu pun berkait dengan diri dia. Lepas tu ada orang perempuan yang dia suka kepada seorang lelaki ketika melihat lelaki tersebut punya kedudukan. Dia tak tengok muka lelaki tu, dia tak tengok dia punya gaya lelaki tu. Yang penting dia kata lelaki ni ada karisma. Dia tengok tentang karisma, urut boroi pun tak apa, tapi karisma. Dia betul. Tak sama, bukan semua orang tengok. Tengok aja berkenan, nak muka macam Korea. Tak? Muka Korea tapi hati jambu buat apa? Tak, dia nak hati panglima. Walau muka pecah rumah, tapi ada panutan. Jadi orang panggil apa? Panduan kepada umat, orang berpayung di bawah dia. Ni nampak dia nak gagah. Ni pada sudut keduniaan. Pada sudut nafsu, ini orang yang nafsunya radiyah, redha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Jadi suami kalau kata punya nafsu radiyah, maka isterinya tidak akan melihat lagi kepada zat peribadinya pada waktu tersebut, tapi dia akan lihat dengan kebaikan yang diberikan oleh suaminya kepada orang lain. Dibagi nafsu radiyah, dibagi. Ini akan makin naik nafsu ni. Nafsunya nafsu mardiyah selepas ini, dan kemudian akan naik kepada nafsu kamilah yang terakhir. Faham? Belum tadi ni kita sebut dah nafsu lawamah, dah ada nafsu amarah bisu, ada beberapa jenis dan paling banyak yang tu. Dan kemudian nafsu mulhamah pun ada sebahagian nafsunya mulhamah dalam ni, dan kemudian nafsunya nafsu mutmainnah dah kita sebut. Kemudian ni radiyah, dah masuk radiyah. Kemudian nanti yang ke-9, yang ke-10, isteri seterusnya menyimpul kata, mensifatkan suaminya bagai raja. Ternakan unta banyak tidak terkira, khusus buat hidangan tetamu raja. Yang ni yang ke-10. Jadi kalau kata tadi dia sebagai pemimpin, yang ke-10 ni dia raja. Malikun wa ma malikun khairun min dzalik. Raja lebih hebat daripada yang kamu ceritakan tadi. Maknanya isteri yang ke-9 dia sebut tentang suaminya rafi'un nijat, rafi'ul iman, tawilun nijat, azimur ramad.
qaribul baiti minan nar. Semua tukang pujian tu sebagai pemimpin. Tapi bila main yang ke-10 dia kata zauji malikun wa ma malikun, malikun khairu min zalik. Maksudnya lebih baik daripada kamu. Maksud nafsu dia peringkat atas lagi, mardiyah, atas sikit. Ni ikut turutan dah ni. Yang terakhir ni nafsunya nafsu yang dah peringkat yang tinggi, nafsu-nafsu kewalian semuanya. Khairun min zalik. Tu pun sudah memadai dah untuk menunjukkan kata suami dia adalah lebih daripada kesemua tadi yang disebutkan pujian. Dah ada berapa orang dah? 5 orang dah isteri yang puji suami. Dah maksudnya 5 orang sebelum dia, 4 orang sebelum dia, termasuk dia 5, dan termasuk dengan Ummu Zara 6. 5 lagi keji, 6 orang puji. Kawan ni sebut khairun min zalik, maksud lebih baik daripada 4 orang yang sebelum aku cerita, yang dia puji. Zauji massu arnab warrihu rihu zarnab. Tak, suamiku lebih baik pada tu. Zauji rafi'ul imad tawilun nijat azimur ramad qaribul baiti minan nar khairu min zalik. Itu lebih baik, suamiku lebih baik. Zauji apa dia? Tadi apa dia? In daqala fahid wa in kharaja asid wa la yus'alu amma ahid. Lebih baik daripada itu. Lagi zauji, yang keempat apa dia sebut tadi? Zauji kalaili tihamah la harrun wala qarrun wala maqafata wala sa'amah. Lebih baik daripada itu. Yang keenam, perempuan itu apa? Zauji in akala laffa wa in syariba ishtaffa wa in ittaja'a altaffa wala ya'lamul bah wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Lebih baik daripada itu. 4 orang lah. Semua kata dia lebih baik. Maka dia nafsu apa? Mardiyah. Nafsu lebih tinggi daripada itu. Orang yang sampai nafsu mardiyah dan radiyah, mereka ni dah wali besar dah waktu tu. Faham? Suami kalau ada sikap yang macam ni, maksudnya dia orang yang mengambil berat tentang isterinya, mengambil berat tentang masyarakat kelilingnya, seorang yang pemurah, seorang yang tawaduk, seorang yang menjadi pemimpin kepada umat, seorang yang memberikan panutan dan keberadaan dia menjadi sebagai satu kebaikan kepada umat, dan orang rasa kehilangan dia kalau dia tidak ada. Maka orang yang macam ni adalah orang yang berada pada peringkat nafsu yang tadi. Faham? Nafsu mardiyah. Dan ni kata para ulama sufi, ini adalah ahli syurga Allah Ta'ala. Ahli syurga. Ahli syurga. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut sekali. Qul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah, mardiyah. 3 tulis dalam tu. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang berada pada maqam nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, mereka telah masuk ke dalam udkhuli fi ibadi, telah jadi hamba-hamba Allah Ta'ala, yang disebut dengan abdun. Gelar yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallazi asra bi 'abdihi. Jadi hamba ni dah masuk dalam gelar hamba dah. Hafiz, faham Hafiz? Duduk kat mana kamu? Naik ke langit lah. Baik. Dan kemudian masuk yang ke-11. Ni yang ke-11. Jadi suami dia ni yang paling terakhir ni, maksud dia ternakan unta banyak tidak terkira, khusus buat hidangan tetamu raja. Jadi kalau kata unta tadi disiapkan untuk apa? Untuk diberi makan kepada para tetamunya yang datang. Karena itu disebutkan oleh isteri yang keempat ni, yang ke-10 ni, dia kata lahu ibilun kathiratul mabarik qalilatul masarih. Suamiku ni ada banyak unta. Yang unta tadi banyak tempat tidur, tapi tidak banyak tempat untuk mereka keluar cari makan. Qalilatul masarih, nak keluar pergi cari makan tak dan. Tak dan kenapa? Idza sami'na sautal bizhari ayqanna annahunna hawalik. Kalau mereka dengar bunyi gendang, paluan gendang, maka yakinlah unta-unta tersebut mereka akan mati sebentar lagi, disebabkan kerana tetamu dah mai, maka mereka lah akan dikorbankan pada waktu itu. Ini makna suka bersedekah dan suka memberikan kebaikan. Isteri ni yang ke-10, ini gambaran yang dia maklumkan, kata dia tidak memandang pun pada kebaikan pada dirinya, tetapi dia juga melihat pada kebaikan yang dilakukan oleh, minta maaf, dia melihat juga pada kebaikan pada dirinya, karena dia kata khairun min zalik, lebih baik pada yang sebelum ni. Yang kamu yang ke-9, kamu nafsu kamu redha, nafsu mardiyah. Orang waktu nafsu mardiyah ni, dia keadaan dia yang dia lihat
Kesemuanya adalah kebaikan pada waktu tersebut. Ini kata tuan guru kita dalam kitab ni, dia sebut apa dia? Nafsu mardiyah. Orang yang nafsu mardiyah, dia akan datang, dia panggil tauhidu al-asma pada waktu tersebut. Dia panggil tauhidul asma. Contohnya umpama tauhid asma itu boleh kita sebutkan bahawa apabila engkau lihat mana-mana, minta maaf, yang ni minta maaf, itu nafsu mardiyah. Dia kata ni, dia kata dalam perjalanan nafsu mardiyah ini, hati orang sufi seolah-olah dapat terasa dalam keadaan dengan Allah semata-mata, ma'allah faqat. Maka segala ilmu mereka terus menerus diambil daripada Allah Ta'ala jua. Mereka martabat ini setelah melalui martabat fana akan kembali pula ke maqam baqa. Di waktu ini dapatlah mereka mencuburkan diri dalam kehidupan sosial orang ramai, dapat berkira bicara dan memberi tunjuk ajar kepada orang ramai ke jalan syariat agama Allah yang benar. Alam mereka martabat ini adalah kembali balik kepada alam syahadah, kerana ia telah berjaya mencapai maqam baqa. Jadi ini disebut sebagai khulwah fi jalwah, yang disebut oleh ketika Nabi SAW. Kenapa Nabi tidak lagi khulwah setelah mana Nabi menjadi Rasul? Karena Nabi telah mencapai kepada maqam khulwatuna fi jalwah, yakni khulwat kami adalah bersama dengan orang ramai. Itu keadaan kedudukan Nabi SAW. Sebab itu orang yang di maqam mardiyah, semua yang disebut pada radiyah dan mardiyah, kedua-dua maqam ni maqam bersama dengan orang ramai, duduk dengan orang ramai, jadi panutan orang ramai, mendidik orang ramai, bagi dengan tetamu, semuanya dengan maqam tu. Bukan maqam wahdah lagi, maqamnya maqam kasrah, duduk dengan orang ramai. Boleh faham tak? Itu maksudnya. Jadi ini maqam mardiyah dengan radiyah, mereka akan kembali ke alam syahadah, tidak lagi masuk ke alam lahud dan jabarut, masuk ke alam syahadah balik. Alam syahadah nampak macam orang lain, dan kadang tidak zahir pada mereka keramat. Keramat tak zahir pun, nampak macam biasa aja. Kalau lalu atas sungai, dia pun tenggelam sekali dengan orang. Buk terbalik, dia pun berenang. Tapi dia maqam dia mardiyah. Tak perlu dia buk terbalik, lepas tu dia jalan tahiyat. Tak, nampak macam orang lain. Nampak macam orang lain. Dan kalau maqam macam ni, ada orang yang kadang, kalau kata kita, kadang dia tertipu. Dia tengok-tengok Tok Wali ni tak ada apa pun tengok. Maqam kecil kot, maqam rendah kot. Tahu mana? Pun tak sampai. Tentu orang kecil ke tak kecil. Sebab tu kata tengok masyayikh sebut apa dia? Maqam ini, maqam dia maqam syahadah balik. Dia akan balik duduk dengan orang ramai. Dia akan duduk balik dengan masyarakat umum. Sayyidina Al-Imamul Ghazali, permulaan perjalanan beliau dengan maqam bersama dengan orang ramai, kemudian dia datang hal khulwah, dia akan duduk seorang-seorang. Dia pergi mengembara, pergi ke tempat ni, orang kenal dia tak boleh. Dia akan pindah tempat sampai semua orang tak kenal dia. Sampai ketika satu hari dia sampai di satu masjid, di Masjid Umawi, Imamul Ghazali tengah duduk. Duduk pakai baju biasa, macam baju orang cumpa camping duduk. Lepas tu tengok datang ada seorang lelaki tanya soalan dekat ulama yang ada dalam Masjid Umawi. Ulama-ulama ni tak boleh jawab. Kemudian lelaki ni pun patah balik jalan, lalu depan Imam Ghazali. Imam Ghazali panggil. Kata Imam Ghazali, kata ada masalah apa? Dia kata ada masalah sekian. Maka dia tanya, apa ni? Imam Ghazali pun jawab. Masalah dia, jawapan dia macam ni, sekian, macam ni jawapan dia. Kawan tu pun bagi angguk. Hak ulama-ulama dia tengok ni, siapa dia balong ni? Memang duk tengok, duk ada di masjid, tapi tak kenal siapa dia. Akhirnya lepas lelaki ni bangun, ulama-ulama ni panggil balik. Mai tak? Dia pun mai. Mai tanya, macam mana? Dia cakap apa dengan kamu? Dia kata dia bagi jawapan. Jawapan apa? Bagi jawapan. Ya. Mustahil dia kata jawapan tu dia bagi. Jawapan ni orang lain tak boleh bagi, melainkan Imam Ghazali lah kata. Imam Ghazali je boleh bagi jawapan macam tu. Maka akhirnya dia tanya, kamu siapa dia? Saya Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Oh, kenal lah Imam Ghazali duduk dalam masjid. Berapa lama lah kami tak tahu kata tu Imam Ghazali. Lepas tu Imam Ghazali mula nak khalwat balik. Dia bilang orang kenal dia tak boleh. Dia mula nak khalwat balik. Waktu khalwat ni lah beliau menulis Ihya Ulumuddin. Tapi lepas siap, dia balik semula ke kampungnya di Tus. Dia buat zawiyah di sebelah rumah dia dan mula menerima murid untuk duduk dengan beliau dan dididik sehingga akhir hidup beliau. Jadi akhir hidup dia jadi maqam dia balik, maqam baqa balik. Tadi maqam fana, ni maqam baqa balik, boleh duduk balik dengan orang, mengajak balik pada ketika tersebut.
Jadi permulaan maqam beliau maqam al-baqa, kemudian masuk ke fana, kemudian masuk balik ke baqa balik. Jadi macam orang lain balik. Dulu boleh bersosial balik dengan orang ramai dan seumpamanya. Ini maqamnya. Ini maqam isteri yang ke-10 tadi, maqamnya mardiyah. Ini yang terakhir, ini adalah sulbi kepada kisah ini, ataupun tiang seri kepada kisah ini, ataupun sebagai tulang rusuk utama kepada kisah ini, yaitu Ummu Zara'. Ummu Zara' yang terakhir bercerita, dipuji suami juga keluarga, semua dipuji. Mak mentua, apa dia lagi, anak tiri perempuan, hamba perempuan. Lepas tu kahwin dengan hak baru pun dia kata tak boleh lawan juga dengan hak dulu. Karena mal hubbu illa lil habibil awwali, tidaklah cinta melainkan kepada cinta yang pertama. Maka kesemuanya tadi adalah dengan kebaikan, dan kesemuanya dipuji dengan kebaikan pada suami dia yang pertama. Maka ni maqamnya maqam apa dipanggil? Maqam kamilah. Nah, maqamnya kamilah, maqam nafsu yang paling tinggi sekali. Dan ni maqam nafsunya para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para wali-wali agung. Dan yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya baginda Nabi menjawab, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Aku bagimu wahai Aisyah adalah seperti Abu Zara' dengan Ummu Zara'. Kita dah baca dah satu kisah dia panjang, macam mana dia puji anak dia, macam mana dia puji tentang apa ni, anak tiri dia, puji pasal mak mentua dia puji semua sekali. Walaupun jubila makruf dah bagi orang perempuan ni, biasanya dia akan bertentang juga sikit dengan mak mentua dia, biasa. Yang ni dah disebut oleh imam dalam kitab ni, no? Dalam kitab al-imam ni tengok, wa intiqaluha min madhihi ila madhi ummihi. Tengok, kata Imam Khalili, Ahmad Khalili kata, dan ni kata apa, Ummu Zara' berpindah daripada memuji suaminya kepada memuji ibu mertuanya. Ma'ama jubila alaihin nisa, walaupun bagi sifat perempuan ni kebiasaannya, min karahati ummi zawj, biasanya ada juga sikap bertentang dengan mak mentua. I'lamun bi annaha min fi nihayati min husnil khuluq wa kamalil ittisaf. Ini dalil kepada kemuliaan dan ketinggian akhlaknya pada ketika tersebut. Sebab orang perempuan ni dia ada sikap, maaf saya sebut dengan ibu-ibu semua, ni kalau sebut tu pasal orang perempuan lah kan. Orang perempuan dia ada sikap, dia punya tak boleh nak buang berterus terang bagi diri dia. Dia ada orang perempuan yang macam tu, dia suka berterus terang. Dia agak berterus terang tu adalah benda yang paling terbaik dalam hidup dia pada waktu tu. Orang lelaki ni orangnya bersikap politician. Dia pandai. Dia tengok orang ni dia tak mau nak berkenan, tapi dia boleh sembang. Dan dia boleh sembang macam orang tu tak tahu kata dia tak berkenan. Kemah? Dia biasa jumpa. Sihat tu, insya-Allah. Orang perempuan kalau tak suka kat orang tu, dia tunjuk semua dia tak suka. Bibi ni, buat terus buat depan orang tu. Dia boleh buat. Betul tak ibu? Ngangguk boleh lah. Lebih kurang macam kita pun kan. Dia kalau tak suka, dia akan tunjuk semua dia tak suka tu. Dia kena, kita nak buat macam mana? Macam tu. Kita nak suruh ubah, susah. Sebab tu bila mana Sayyidina Rasul kata, tidak ada kummal minan nisa illa arba'. Yang sempurna di kalangan wanita ni 4 dia. Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Muzahib, isteri Fir'aun, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang ni saja sempurna mereka seperti lelaki. Nampak? Sempurna mereka seperti lelaki. Yang lain tak boleh. Hatta Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tak boleh tunjuk juga dia punya sikap dia sebagai seorang wanita ketika mana dia mendengar kisah tentang Sayyidatina Khadijah. Tak boleh dengar dia. Tetap dia ghirtu, kata dia, ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijata. Dia kata illa Khadijata. Tidak aku cemburu dengan seorang pun di kalangan isteri Nabi melebihi daripada cemburuku kepada Sayyidatina Khadijah. Malah kita dah cerita panjang di surah semalam. Maksud dia tak boleh nak elak daripada sikap berterus terang dengan perkara tersebut. Tamam? Dia perempuan ni macam tu. Kalau kuliah tu pun kadang jadi orang panggil apa, Allahumma salli ala Muhammad, harmoni juga, no?
Okey juga lah. Kalau perempuan tak ada yang macam tu, contohnya suami dia duk berkenan kat orang lain tengok perempuan tu, kalau dia tak tunjuk sangat, kata dia tak suka pada waktu tu, nanti suami dia tak faham, ingat suami dia suka, ingat pun dia pun macam redha dengan benda tu, orang dia akan bagi tahu nanti, oh yang ni tunjuk terus tu. Kadang-kadang boleh sebut pula depan hak perempuan hak dia suka juga kat lelaki dia, dia akan boleh sebut juga depan-depan muka pada waktu tu. Kenapa? Karena sifat pertahanan dia tu, orang memang nak bertahan. Lepas ni boleh jadi back lah, kalau main bola jadi back. Dan juga bahagian penyerang. Jadi keeper ni orang lelaki lah. Dia duk tahan bola nak masuk ke tak. Kadang-kadang back dia boleh makan gol dia sendiri, dia buh sendiri gol. Baik. Jadi orang perempuan kena ada juga sifat ni, sebab cemburu kena ada. Kalau hilang terus cemburu pun tak ada juga, dia kena ada cemburu. Cemburu ni manis dalam keluarga. Jadi tidak jadi kayu, jadi kerah, kum, tak tahu nak apa. Ummu Zarah yang terakhir bercerita, dipuji suami juga keluarga, bukti kecintaannya luar biasa, tidakkan mampu dibayar dengan harta. Tak boleh bayar dengan harta. Maknanya suami kedua disebutkan kata telah memberikan kepadanya dengan harta, malah diberikan pula kepada keluarganya, bukan hanya kepada dirinya saja, dijamu keluarga sekali, disupport keluarga sekali, diberikan dengan kewangan kepada keluarga sekali, pun tak boleh makan juga dengan kasih dia kepada Abu Zarah. Walau kecewa ditinggal suaminya, dia kecewa suami dia tinggalkan dia, namun pujian meniti di bibirnya, tapi tetap memuji, tetap lagi masih maksudnya memuji. Di sini dimaksudkan dengan nafsu kamilah. Walau diuji macam mana pun oleh kekasihnya Rabbul Jalil, Allah Ta'ala uji dia dengan macam mana pun, diambil daripadanya benda yang dia kasih, tetap dia tidak akan menyalahkan takdir Allah Ta'ala. Dia akan kata semuanya dengan hikmah. Allah lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Faham? Seperti mana yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika mana Sayyidina Ismail nak disembelih, Sayyidina Ibrahim tidak ada dalam perasaannya waktu itu, dia ada kasih, tapi tidak boleh melepasi kasihnya kepada Allah. Itu dia digelar Khalilullah. Faham? Khalilullah. Itu kata ulama, kalaulah tidak kerana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya pada ketika itu, maka sudah tentu bapa-bapa wajib mengorbankan anak-anak lelaki mereka pada setiap hari korban. Alhamdulillah Nabi Ibrahim melepaskan dengan perkara tersebut. Kalau takkan Nabi, sebab tu kita waktu sembahyang, benda yang kita baca pada selawat Ibrahimiyah, betul tidak? Karena Sayyidina Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad ini adalah dua susuk peribadi yang telah memberikan kelepasan pada umat dengan luar biasa. Kalau tidak, tiap-tiap hari korban, anak kita yang paling kita kasih, yang tu kita kena korbankan, kena sembelih anak sendiri. Ini disebut oleh ulama dalam kitab mereka seperti Al-Imam Razi radhiyallahu anhu. Tapi barakah Nabi Ibrahim menyebabkan kita tidak perlu melakukan perkara tersebut, karena Nabi Ibrahim telah menyelamatkan kita daripada perkara itu. Alhamdulillah. Tamam. Kalau tidak, jenuh kita. Walau kecewa ditinggal suaminya, namun pujian meniti di bibirnya. Walau yang kedua memberi bahagia, namun takkan menandingi yang pertama. Walaupun yang kedua bagi bahagia, dia bukan tak bahagia, bahagia dia, tapi tetap tak boleh menandingi yang pertama bagi suaminya. Sebab tu dia kata apa kat suami dia yang kedua ni, dia ada contoh balik. Dia kata, Allah SWT ni kalam ni kalau orang lelaki dengar sakit hati no? Dia kata ni, falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi, kalaupun suamiku yang kedua ni berikan kepadaku semua macam-macam, ma balagha asghara aniyati Abi Zarah, tapi tak boleh lawan semangkuk kecil yang Abu Zarah bagi kat aku, tak boleh lawan. Dia kata tetap Abu Zarah lebih. Kita kalau dengar macam tu, macam mana dalam apa ni, dia yang kedua. Lepas tu pula pergi sebut pula pasal laki dia yang dulu, dan kemudian pergi banding pula, dan beritahu pula bagilah apa pun, tak boleh lawan walau semangkuk kecil hak kawan tu bagi. Pergi tu tolong tu. Lepas tu kata ni, paduka baginda mengucapkan kata, menyebut cerita isteri yang tercinta. Aku bagimu wahai isteri mulia seperti Abu Zarah pada isteri, seperti Abu Zarah pada istrinya. Jadi kata Nabi SAW. Itu kata ulama
Ada ulama sebut, Imam Qadhi Iyad kata, kalau nak kahwin ni Qadhi Iyad sebutlah, jangan dengan janda lagi. Sebab apa? Sebab kalau janda takut nanti dia duk ingat lagi hak lama. Dia duk sebut lagi hak lama dekat kita. Dia sebut kata janganlah berasa hak janda jangan berasa. Nah, maksudnya sini kata kalau kata nak kahwin, kalau kahwin dengan anak dara sebab apa? Sebab anak dara dia seorang tu je. Hak tu orang pertama hak dia jumpa. Tapi kalau janda takut dia duk banding. Kecuali dia tak banding. Tu tak apa. Lepas tu jangan, kalau hak janda jangan duk banding-banding. Jangan duk banding. Lepas tu kalau hak jadi laki kita ni tak tahu kita mati bila. Boleh jadi kita mati dulu, bini kita jadi janda. Nikah hak baru kemah pada kita. Apa sih? Jam kita. Bini kita kalau duk puji pula hak kedua, kata hak kedua bagus hak pertama dulu. Biasa ya. Kita dalam kubur. Nah ya, orang masuk kubur hak baru, dia akan main cerita kat kita. Dia kata, tak dengar berita kan? Kata, cerita apa kata? Dah nikah lain dah bini hang. Korang ajak. Siapa dia nikah? Lah tak kenal lah. Tak baik dengan hang. Apa kepala otak lagi. Rasanya dah keluar kubur. Dah keluar fibuh mendak. Ada cerita para ulama sebut, antara adab murid dengan guru tidak boleh kahwin dengan bini guru dia. Dia kata tu, syok lah tu guru, bini dia orang tak boleh nak sentuh. Ini adab dengan guru. Kata Maulana Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dia kata saya tengok depan mata. Saya baca cerita ni dalam Lawaqih Anwar. Kisah kata antara adab murid dengan guru, kerana guru adalah pewarisnya Nabi, maka Nabi SAW, isteri-isteri Nabi tidak boleh dikahwini. Walaupun ibu-ibu ummahatil mukminin, kita tak boleh khaluah dengan mereka. Walaupun dia ibu kita pada sudut kemuliaan maknanya, tidak boleh kita khaluah dengan ibu kita. Walaupun ibu tu ibu ummahatil mukminin, ini isteri-isteri Nabi, tak boleh kita bersalam dengan mereka. Kenapa? Karena mereka kira mahram, bukan mahram kita. Faham? Bukan makna dia ummul mukminin jadi boleh salam, boleh peluk, boleh cium tangan. Dia tak boleh. Nah, kenapa tak boleh? Karena menjaga kehormatan Nabi SAW. Lepas tu tak boleh kahwin dengan isteri-isteri Nabi. Tak boleh kahwin dengan mereka. Walaupun kita orang panggil apa? Diharamkan untuk melakukan perkara yang kita dibenarkan untuk ibu-ibu kita. Dan kemudian termasuk pada perkara itu, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, adalah warisan pada sudut kenabian. Maksudnya waris Nabi, para ulama. Isteri mereka pun kalau anak-anak murid tak boleh. Ada seorang lelaki di Mesir dulu pernah nak kahwin dengan isteri kepada Syekh Muhammad Anani. Syekh Muhammad Anan ini makamnya dekat dengan makamnya dekat Ramsis, dalam Masjid Fatah, masjid besar dekat Ramsis tu, tengah-tengah medan Ramsis tu. Dalam tu ada kubur, ada makam Sidi Muhammad Anan. Tapi disebabkan pembesaran masjid, makam tadi telah tidak diketahui di mana tempat dia. Makam dia di situ. Makam Sidi Muhammad Anan. Sidi Muhammad Anan, setelah dia wafat, isteri dia ada orang nak kahwin. Ada seorang daripada Maghribi nak kahwin dengan bini dia. Anak-anak murid ni bakat pesan, dia tak boleh. Sidi Muhammad Anan ni orang jealous, dia kuat jealous. Dia pesan lah jangan kahwin dengan bini dia. Jangan kahwin. Tak apa masalah dia kata. Terus dia pergi jumpa dengan ulama-ulama di Al-Azhar. Ulama-ulama kata apa masalahnya? Boleh kahwin, bukan ummul mukminin. Maka kahwin. Malam tu kahwin petang, malam tu nak bersama. Waktu nak bersama, Sidi Muhammad Anan main waktu tu. Main duduk kat tepi dia. Tu Muhammad Anan kata apa kat dia? Nampak? Dia dalam hal. Waktu tu lelaki tu nampak. Terkejut. Duduk dalam bilik dia. Sidi Muhammad Anan kata, tak ada orang lain dah. Kecil sangat bumi ni. Sampai tak ada orang lain yang nak ambil melainkan bini aku. Lepas tu dia cucuk pinggang. Cucuk pinggang lelaki tadi. Melompat lelaki tadi. Terkejut, menjerit dan mati pada ketika itu. Mati tu waktu tu. Mana had. Ada dua orang lah. Kisah ada dua orang berlaku. Dua kisah. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, kisah ini saya tengok depan mata. Seorang mati pada waktu itu juga, seorang lagi mati dalam perjalanan balik ke negeri dia. Tu nak jalan balik mati. Tak sempat bersama dengan isteri tersebut. Itu sekadar jarak adab dengan para guru lah. Jarak adab dengan para guru.
Baik, aku bagimu wahai isteri mulia seperti Abu Zar' pada isterinya. Seperti Abu Zar' pada isterinya. Macam mana baca ni? Aku bagimu wahai isteri mulia seperti Abu Zar'in pada isterinya. Macam mana baca? Seperti Abu Zar' pada isterinya. Seperti Abu Zar' pada isterinya. Seperti Abu Zar' pada isterinya. Macam tu baca. 35, seperti disebutkan dalam hadis kuntu laki ka Abi Zar'in li ummi Zar'in. Jawab Ummuna Aisyah pada paduka. Aisyah baca Aisyah, jawab Ummuna Aisyah pada paduka, yakni pada Nabi, bahkan dirimu lebih mulia berharga. Bahkan Nabi lebih mulia lagi. Sebab tu Sayyidina Aisyah jawab dalam riwayat Imam Tabrani, ya Rasulullah, anta khairul li min Abi Zar'in li ummi Zar'in. Kamu lebih baik bagiku daripada Abu Zar' kepada Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Hayatilah kisah ini hai saudara, kisah peradaban umat dulu kala. Bercerita tentang suami mereka, bahasa diguna halus luar biasa. Bahasa cerminan adab manusia, tanpa bahasa kita tak punya apa. Maka di sini yang paling utama adalah berkait dengan adabnya, berkait dengan bahasanya, berkait dengan tata susila mereka ketika mana mengungkapkan tentang suami. Terakhir, faedah yang kita boleh ambil daripada hadis Ummu Zar', yang pertama kata ulama, di dalam ini terdapat padanya adab yang ditunjukkan oleh ahlullah pada zaman dahulu dan orang-orang, hatta mereka ni walaupun disebutkan sebagai ahli jahiliyah, tetapi dikatakan bahawa mereka ini adalah ahli adab, dan adab itu tadi telah menjadi darah dagingnya mereka, sehingga bahasa mereka menunjukkan kepada adabnya mereka. Yang kedua, dalam ini juga kita dapat mengambil faedah melakukan kebaikan dan muamalah dengan isteri kita dengan baik, dan ini adalah sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disunatkan kita berbincang-bincang, bercakap-cakap, bermesra dengan isteri kita dengan perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara faedah yang lain boleh diambil, anna ba'dahunna qad zakarat uyuba azwajihinna. Sebahagian mereka telah menyebutkan tentang keaiban, tentang perkara yang merendahkan suami-suami mereka. Walam yakun zalika ghibatan, tapi itu tak dikira sebagai mengumpat. Kenapa? Li'annahum lam yu'arrifu bi'a'yanihim wa asma'ihim. Karena mereka tak sebut nama, tak sebutkan nama dan tak sebutkan peribadi siapa yang mereka maksudkan. Jadi itu tidaklah menjadi masalah pada ketika tersebut. Kemungkinan kita kata macam mana tak sebut nama? Tak sebut nama, sebelah orang tadi takkan tak kenal. Mesti dah kenal suami dia pun. Boleh jadi juga sebelah orang tadi berkumpul secara tidak sengaja dan seorang pun tak kenal suami masing-masing. Bakat cerita saja. Boleh faham? Yang kemudian kata ulama lagi seperti Al-Imam Abu Bakar As-Sam'ani kata, fihi dalalatun ala jawazi zikri umuril jahiliyah wa ikhtisasi ahwalihim. Boleh kita cerita tentang perkara jahiliyah. Jadi di sini dalil kata apa? Mak ayah, ibu-ibu boleh cerita ataupun suami boleh sembang dengan isteri dia dengan masalah cerita dongeng dan seumpamanya. Tak ada masalah apa. Kau nak cerita-cerita Pak Pandir ke anak kita, baca hikayat orang Melayu contoh, baca hikayat-hikayat cerita lama, kita pun baca ke anak kita. Boleh ke tak boleh? Ada orang dia kata, "Boleh baca buku-buku macam ni. Ini buku-buku ni semua tidak memberi faedah kepada umat. Ni semua cerita-cerita dongeng pembohong ya. Baca kisah pasal Nabi." Jangan serius sangat. Kena tenang-tenang je hidup ni. Awak tak baca ke kisah Nabi langsung? Baca baca juga kisah orang Melayu. Apa masalah Ni sampai semua nak serius. Baca kisah Juha marah, bahasa kita marah, mau marah. Baca kita gelak-gelak lawak sikit pun tak boleh. Pening. Saya ada baca buku Juha dalam bah di Mesir. Kalau nak baca, ada tulis buku Juha, Nawadir Juha, buku-buku cerita lawak Juha. Tengah nak baca tu bahasa Arab. Buku dia buku adab, cerita bab lurah. Tapi adab tu lawak, cerita dia lawak. Mai Arab Wahabi tu orang ni mai tengok dia. Dia kata ni apa baca buku ni? Bidah. Kata ni benda ni tak boleh. Juha bukan ada, dia kata. Saya tengok dia kata dia, kenal Juha sebenarnya.
tahu Imam Ibnu Hajar sebut pasal duha? Oh, dia tak tahu. Dia tak tahu, diam saya kata. Saya baca balik buku. Lepas tu dia mula nak baik dengan dia. Jazakumullah khair. Nama siapa? Duduk mana? Hendak nak buat baik. Kalau tak dia. Nah. Juha ada ulama khilaf kata dia Abu Nuwas, dan ada kata dia puan ni Juha ni ada individu yang tertentu pada zaman-zaman tertentu. Ada zaman Turki Utsmani ada Juha. Zaman ni ada Juha, zaman ni ada Juha. Juha ni banyak. Ada sebagian kata. Ada kata dia Abu Nuwas atau Abu Nawas orang kita panggil. Itu pun dia Juha juga sebagian kata. Dan mereka ni wujud, individu yang wujud, cuma mungkin dengan zaman-zaman yang berbeza. Masing-masing ada nawadirnya, lawak-lawak mereka yang berbeza-beza. Kan kita pernah dengar cerita lawak Juha kan, macam-macam. Jadi boleh cerita, tak ada masalah apa. Dan Nabi pernah cerita tentang, cerita Nabi tidak bohong lah. Nabi tidak cerita bohong. Cuma cerita hikayat orang Melayu untuk ambil pengajaran, jangan jadi takabur, jangan jadi sombong, jangan jadi orang panggil apa, jangan gadai negara, jangan apa semua. Jadi kan ada banyak-banyak kisah-kisah yang boleh ambil manfaat. Tak ada masalah untuk kita cerita. Dan ya baiknya kita cerita pasal para sahabat Nabi dan seumpamanya. Dan kalau kita nak sambil-sambil sembang-sembang dengan anak, tak ada masalah. Pokoknya mereka tahu juga tentang peradaban di negara tersebut, ada cerita-cerita dia dan seumpamanya. Tamam. Dan di sini juga menunjukkan kelebihan Sayyidatina Aisyah kerana Nabi berlemah lembut dan melayani beliau pada ketika tersebut seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam Muslim radhiyallahu taala. Dan kerana itu Imam At-Tirmizi memasukkan kitab ini, kisah ini dalam kitab berkaitan dengan kalamun Nabi, perbicaraan Nabi pada tengah malam dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaiha assalam. Jadi moga-moga Allah Taala beri manfaat kepada kita semua dengan apa yang telah kita dapatkan. Kita khatamlah kitab ni, alhamdulillah khatam. Dan moga-moga kita dapat mengambil manfaat dengan baik dan Allah Taala memberikan kefahaman kepada kita dengan ilmu. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan tersalah dalam bicara saya. Moga-moga kita semua dapat mengambil manfaat dengan hal tersebut. Alhamdulillah ni ada seorang abang Badrul Hisham, ada silap saya. Dia ada buat apa ni, dia jumpa saya baru ni di Al-Ustaz waktu ketika majlis saya di Masjid Bukhari. Dia maklum pada saya, dia nak tolong saya, nak khidmat untuk buat balik kitab Syamil dan kitab-kitab saya yang lain dalam bahasa Inggeris. Nak terjemah balik bahasa Inggeris untuk lebih luas lagi dia punya sebaran kitab ini ke apa ni, negara luar. Jadi dia buat balik syair saya dalam bahasa Melayu yang saya tulis itu dalam kitab Syamil. Dia buat dalam bahasa Inggeris. Ajaibnya lagi, saya baca semalam, dia buat pula dalam bentuk syair juga, dalam Bahar Rojas juga. Dia boleh terjemah dalam Bahar Rojas juga. Contohnya, saya tulis baca ni, segala puji bagi Allah yang Maha Mulia, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Itu kan mukaddimah kitab saya tu. Dia tulis, saya tak tahu nak baca bahasa Inggeris macam ni kan. All praise be to Allah the most honorable, the God who sent as the prophet of most noble. Guna dalam Bahar Rojas juga. Masya-Allah. Nah, kemudian disebut selawat dan salam. Ini saya sebutlah, selawat dan salam buat yang tercinta, peace and blessing to the one most we love dearly, junjungan mulia juga keluarga, the eminent master and to his family. Bahasa Inggeris pun boleh buat Bahar Rojas. Ajaib betul. Dan dia dah buat lebih kurang 108 bait syair. Dia dah buat dah. Kitab saya ni dah buat dalam 108 bait. Dan dia akan sambung lagi, lepas ni dia akan main bincang dulu dengan saya. Dan saya tengok Masya Allah, tabarakallah. Dia kata ni teruk juga nak buat dia, sebab saya nak kena guna Bahar Rojas juga, tapi dengan bahasa Inggeris. Nak guna belakang tu bagi sama dan ayat dia sedap. Sebenarnya saya tunjuk ada seorang cikgu bahasa Inggeris, ada anak murid saya seorang Masa Alif, tunjuk dekat dia, dia kata kalam dia Masya Allah, tabarakallah. Ni kalam ni guna ni bahasa Inggeris, dia bahasa yang sastra, dia bahasa tinggi. Jadi moga-moga telah bagi kebaikan kepada beliau dan diberikan manfaat kitab ni kepada umat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itu dulu, saya mohon ampun, mohon maaf. Insya-Allah ada rezeki peluang kita akan malam ni, insya-Allah kalau kata ada rezeki, saya tajuk saya di masjid Sungai Sungai Layak, Masjid Kuning. Masjid Kuning malam ni tak ada tajuk, dia tak bagi tajuk. Saya tak boleh tak ada tajuk, saya pening. Jadi malam ni saya akan baca kitab Mursyiduz Zuwar malam ni.
Saya akan sambung di sana. Mursyiduz Zuhad saya akan baca di sana insya-Allah. Jadi malam ni berkitab juga. Kalau kata ibu ayah ada yang nak ikut di sana, sudah pergi ke sana. Kita akan baca sambungan Mursyiduz Zuhad. Setakat mana kita boleh baca malam ni kita baca insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada pihak masjid, kepada Ustaz Adli dan juga seluruh para guru, para asatizah dan seluruh ibu ayah yang hadir, ke abang kakak. Semoga Allah Taala muliakan. Dan saya ijazahkan kitab Husnus Sun'i fi Tarjiz Hadis Ummi Zar'i tadi kepada semua. Saya ijazahkan untuk dibaca kembali, untuk dibaca kepada keluarga, dibincang bersama dengan keluarga dan seumpamanya, insyaallah. Saya ijazahkan untuk lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.